Tuan-tuan dan puan-puan, umumkan Ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat. Reformasi! 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 Tuan-tuan dipersilakan duduk. Terima kasih. Semalam Taib Mahamud mengamuk. Ada video baru Global Witness yang menceritakan tentang rompakan, kecurian, balak dan tanah rakyat, termasuk tanah adat. Susah. Apa yang mana tanah adat? Tanah adat itu anak orang asali di situ. Tanah dia kamu ambil. Balak sekeliling rumah dia. Rumah panjang, sekeliling rumah dia itu balak. Habis, yang dia dapat apa? Abuk lori. Ini dipaparkan dalam Global Witness. Taib Mahmud kata apa? Salah Anwar. Yang rompak tanah itu kamu. Apa saya guna salah? Saya menteri berbelas tahun, menteri keuangan 8 tahun. Cek Sabah Sarawak, satu balak pun saya tak ambil. Jangan salahkan saya. Saya tembakau pada Bapak. Terima kasih. Jadi saudara, ini bukan soal nak cari salah juga. Saya kata tanggung jawab. Sebab itu kita cadangkan bila lepas dengar taklimat daripada Jalan Datuk Dafir dalam Pakatan Rakyat, saya Siang dan Tugu Hadi Awang buat kenyataan. Minta Datuk Seri Najib buat sidang parlimen khas segera. Kita bincang karena kita mau semua orang muafakat. Tak mau. Okey. Persidangan meja bulat. Panggil semua parti-parti politik supaya ada one voice. Di mana-mana negara pun bila ada attack ataupun nak serang atau kena serang, dia segera panggil, let us make one common stand as all Malaysians. Dia tak mau kerana dia nak gunakan ini sebagai senjata politik. Tiap-tiap malam guna media untuk tunjukkan bahawa pembangkang tidak bertanggungjawab, termasuk Tian Chua diserang. Tian Chua buat kenyataan Tian Chua itu sebelum pun ada yang terkorban, tapi dia pusing supaya kenyataan itu jadi kemudian. Saudara, yang ini sebab saya nak bagi jaminan. Pilihan raya dekat. Tahu tak bulan April yang saya jangka itu akhir bulan Mei, paling akhir bulan Mei. Insya-Allah, God willing, Pakatan Rakyat tawan Putrajaya. Pertama, seperti mana sudah tahu, pendirian kita ialah jamin peace and security for this nation, termasuk crime, robbery, rape yang berselera ini kita kena handle sebagai isu nombor 1 priority. We must maintain peace and order, zero tolerance towards crime or armed incursion or terrorism.
Saya ucap terima kasih kepada Jalan Jenderal dan beberapa pegawai kanan polis yang bersama kita. Dan dengan baru ini OCPD, bekas OCPD di Sabah pun ada, bekas pengarah siasatan jenayah sudah pun bersama, ada yang masuk PAS, dan semua mereka berpakat mengatakan apa? Sahabat Jalan Ghafir berucap di Konvensyen Pakatan Rakyat, dia kata kami dengan pengalaman kami sebagai bekas-bekas jenderal bintang 3, bintang 4, bintang 2, bintang 1, saya tidak ada bintang, tapi kami semua akan berusaha kerana kami yakin Pakatan Rakyat akan menang. Kami usaha supaya peralihan kuasa itu berlaku dengan aman dan tentram. Ini pernyataan yang penting yang kita sampaikan. Jadi kalau orang kata oh dia nak kacau dah, paling tidak dia bagilah 3-4 orang naik motor balik batu dah. Tetapi tidak begitu kerana saya yakin seperti mana beliau yakin police force dengan apa kritikan dan teguran kita, angkatan bersenjata itu akan patuh kepada perlembagaan, loyalty to king and country, dan akan hormat keputusan rakyat memilih kerajaan mereka sendiri. Jadi saudara, bagi kita di Sabah, tumpu isunya, jangan kita beralih. Lahadatul yes a problem, dan kita mesti tackle sebagai security problem. Yes. Keduanya soal rakyat sekarang, ini pilihan raya dekat. Pasal apa kita nak kena bangkit? Pasal apa kita kata Thawrah Syam, kebangkitan rakyat, people's awakening. Semua konsisten, saya ikuti. Bukan saja Kardinal, ucapan PAS, ucapan EP, Datuk Lajim, dan menyerang banyak-banyak kawasan UMNO, Datuk Wilfred yang sekarang jadi hero di kawasan KDM sekarang. Apa mesej mereka? Mesejnya konsisten, mesejnya perubahan, mesejnya menegakkan keadilan, mesejnya kembalikan hak kepada rakyat, mesejnya tolaklah suap, mesejnya negeri kaya tak boleh terus membiarkan rakyat miskin. Yes, saudara, saya tak cakap sebagai orang politik, saya cakap from my heart. You agree, you disagree, boleh. Tapi saudara tahu apa lagi mereka lakukan? Maki sudah, pukul sudah, tendang sudah, penjara sudah, video sudah, datang lagi, tak komis buat lagi, video muncit, salah, video kempas. Because orang ini politiknya jijik. Mana ada negara debate on manifesto? Tak ada. Manifesto bankrupt. Debate on policies tak ada. Debate on keselamatan tidak ada. Yang ada yang jijik, yang lebih banyak yang saya dengar 4-5 lagi akan dikeluarkan menyentuh ramai pimpinan yang lain. Ini sahaja weapon mereka. Kononnya tidak layak dan tidak moral. Sudah, saya nak bagi tahu, have the strength. Orang yang korup, yang kaya ini, dia boleh hidup dan bertahan dengan tipu hela semata-mata. Sudah tahu, tak payah saya cerita. Siapa di Sabah tidak tahu bala hilang, dia tak dapat apa? Semua tahu. Siapa tak tahu keluarga pembesar-pembesar dalam kerajaan termasuk Ketua Menteri mengambil kontrak dan balak dan tanah? Tahu atau tidak? Semua kita tahu. Mengapa kita biar? Apa kita kuli? Apa kita hamba? Apa kita tidak ada suara? Apa sebab kita ini Melayu atau Melanau ataupun Bugis atau Suluk atau Bajau yang miskin kita tidak ada harga? Atau kita Cina atau kita Kadazan atau Murut dusun duduk di ulu di atas bukit, kita tak peduli apa? No, setiap rakyat, kamu itu dusun atau Murut atau Bajau atau Bugis, kamu ada hak dan kamu mesti pertahankan hak kamu. Ya, pasal apa negara kaya kamu dibiarkan miskin? Kamu tahu tanah kamu diambil, kamu tahu balak kamu
diambil, kamu tahu tanah kontrak diambil, kamu tahu negeri ini kaya, mengapa harus kamu biar anak-anak kita masa depan mereka tidak terjamin karena penipuan mereka? Saudara, bangkit dan lawan tetap. Saudara, saya sekali lagi saya ulang, I speak from my heart. Saya tak peduli apa dia nak boleh buat. Naik bas, pecah bas, dibanding batu besar-besar. Ya, 2 minggu yang lalu di Melaka, percikkan kaca itu masuk habis badan saya. Sampai pagi esok Azizah masih kutip lagi baru pagi. Iya. Sudah apa negara apa ini? Dengan bagi saya takut. Apa? Dengan percikan kaca saya takut. Bodoh dia. Lagi semangat saya untuk lawan. Jadi saudara, yang kita nak pertahankan apa? Apa kerana saya benci dengan ahli-ahli UMNO? Saya tak benci. Saya nak begitu. Saya ucap semalam di Johor Bahru, kubu UMNO ribuan orang, ada 9-10 ribu orang. Itu kubu UMNO. Kampung Melayu Majidi, nak masuk dulu pun susah. Saya kata, kalau kita anggap diri kita hamba, kita ini hanya hamba kepada Tuhan. Kalau kita ini hina, kita hina hanya kepada Tuhan. Kita bukan hina kerana kita miskin. Kita bukan hina kerana kita tidak ada pendidikan universiti. Hamba ini, kalau dalam Islam, servant of God, ayat Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salam. Ibadur rahman, hamba Tuhan. You are only a slave to God, not a slave to man, not a slave to your wife. Understand? Your wife, Christina, is your lover, your partner, your best friend. That's your wife, not your boss. Paham kan? Paham. Jadi hamba Tuhan itu boleh karena kamu hamba. Jadi kalau kita boleh karena dia ugut kamu takut, ataupun dia bagi free, kamu jadi hamba. Dia curi banyak, ambil balang, ambil semalam, kemudian dia bagi 500 free, kamu pun terima kasih. Ya Allah, orang curi 5 bilion bagi 500 ringgit. Nangis ke TV3. Allah, saya sungguh-sungguhlah sedih dapat 500. Alhamdulillah, tak benar lagi orang bagi 500. Pertama kali lah Datuk Najib bagi 500. Sudah, saya sambung makna tadi. Kalau betul you are the servant of God, you cannot be servants the corrupt and the unjust. Kamu tak boleh jadi berkakas pada orang rasuah dan zalim dan manusia yang takabur, sombong dan arrogant. Kalau kamu itu servant kepada Tuhan, kamu mesti jalankan tugas dengan baik, cakap baik, moral baik, guna kuasa kamu dengan baik, jalan dan kerja baik, jaga anak isteri dengan baik, mengajar dengan baik, jadi pentadbir yang baik, jadi menteri yang baik yang tak curi balak. Itu dia servant. Berjalan dengan muka bumi, maka kamu ada confidence. Takut apa? Takut saya tak masuk universiti, saya takut. Sebab apa? Kamu miskin, takut apa? Takut kalau buat salah. Ini macam di kalangan kawan-kawan kita Dayak di Sarawak, saya kata, tapi Datuk, kita takut. Kita takut sebab apa? Kamu ambil tanah. Tidak, dia yang ambil tanah.
Jadi saya kata ini dunia sudah terbalik. Tanah kamu dicuri, dirompak, kamu takut dengan perompak. Jadi sebab itu sudah kena ada keberanian. Tapi dalam ayat ini juga disebut, kalau kamu buat what is right, what is just, then prepare. Mereka akan serang kamu, hina kamu, fitnah kamu. Itu dah diantisipasi dalam Al-Quran Al-Karim. Jawab kamu apa? Qalu salam. Selamat kamu. Mana you ada confidence you can deal with it. Kamu kena yakin berhadapan dengan semua. Dia kena serang. Ada orang tanya, Anwar, heran lah. Pasal banyak kamu je kena serang. Sebab dia tahu saya ada peranan. Kalau saya tak lawan, saya keluar penjara, saya kata Daula Badawi, I sokong you. Saya sekarang Tun Anwar. Tetapi saya ambil keputusan, saya akan lawan kezaliman dan rasuah dan bela nasib rakyat. Dan kita syukur karena we have now the three parties solid. Sebab itu saudara, perselisihan sikit sebanyak running proses biar dia orang gaduh. Sekejap. Dia tak selesai, kita ambil rotan, kita selesaikan insyaAllah. Kemudian bila dah selesai, setiap kerusi yang kita bertanding, keadilan, PAS, DAP, itu kerusi yang mewakili kita. Kalau saya duduk satu tempat, calonnya DAP, itu calon saya. Kena ingat. Kalau calonnya itu calon PAS, itu juga calon saya. Calon keadilan, calon saya. Barulah kita boleh angkat Pakatan Rakyat Tatib. Nah, I'm very confident. Orang tanya saya confident, betul. InsyaAllah, God willing. Biarlah dia cakap apapun, biarlah dia kata apapun. Kalau Najib tu confident, dah lama dah pilihan raya. Ya. Ini BRIM 1, tak jadi. Bagi BRIM 2, tak jadi. Bagi allowance cikgu, tak jadi. Bagi allowance pegawai, pengarah pendidikan join kita juga. Bagi allowance bonus tambahan kepada general. Bagi Tan Sri Hashim lepas retire jadi duta. Lepas duta pergi ke bosnya, lepas bosnya pergi ke penasihat Kementerian Luar. Habis join keadilan. Peningnya. Ya, maknanya orang ni fikir bukan soal habuan kecil-kecil ni. Itu yang tadi kita buat jadi, buat tak jadi apa tadi. Ini saya kadang-kadang fikir tengok Najib, hari-hari dia ke sana ke sini. Bagi. Hari ni bagi border post bagi cepat. Nak apa lagi nak pergi? Kereta api pergi. Dia macam ini, macam tengok nak bagi. Dia macam tu planning. Buat salah, tak buat salah, jadi semua serba salah. Itu dia kita jadi kalah. Jadi kita jangan heran, dapat terima kasih. Orang dapat beri kan tak terima kasih, pergi ambil yang Muhammad terima kasih, yang Muhammad beri 500. Ini dah. Ini yang saya susah hati. Ya kita. Dia ingat, dia buat apa-apa kita tak tahu. Dia ambil bala itu ratus juta bang. Tahu tak? Ratus juta. Masih UMNO cawangan kan? Ada lagi UMNO cawangan lagi? Ha? Masih ahli UMNO kan? Ya, dia. Dah, okey. Jangan. Ada kita kena tahu. Ya, saya nak beri dua contoh. Jadi selalu saya pergi contoh kan senang. Kalau kita ambil bala, ambil orang, you tahu. Tapi saya ambil contoh. Ya. Bala ini, ya. Saya bukan kata kita bagi semua berat, tapi sebahagian besar mesti jaga kepentingan rakyat. Yang dah tak jadi, dah lepas banyak dah. Have they ever learned? No. You know why? Kan ingat rakyat tak apa. Bagi 100-200 habis lah. Bagi RM20 dia naik motor brum. Dua berapa ringgit? RM20. Ya. Kemudian bangkit musuh. Pas kali sekarang tu saya murid. Ni pas dekat Islam. Ustaz Muhyiddin ni tak erti agama.
Tok Guru ni Aziz, Allah pun bagi kepada Kristian. Wilfred dah ambil Allah dia dah. Ini yang dikempen. Mana PAS dia tolak Ansor, tak pertahankan Allah. PAS dah tak faham Islam. Yang faham siapa? Najib bin Rusmah. Jadi Najib pergi ke Kelantan kepada Tok Guru ni Aziz, dia bagi mesej. Tok Guru ni Aziz dan Kelantan dengar sini. Wah, keluar TV3. Debit tak berani. Dengar sini, kata Datuk Seri Najib. Kamu terlibat 7 dosa besar. Wih, Najib cakap soal dosa besar. Buang tebiat untuk tu. Tengok ini yang dikatakan arrogance of power. John, you realize you don't have a normal person going to the chief guru or the archbishop. Mr. Archbishop, I think you have 7 deadly sins, you know. What's wrong with this fellow? Dia pergi ke Kelantan. Ini mana disebut keangkuhan kuasa, arrogance of power. Dan di antaranya number 1 is Allah issue. Allah issue itu di antara dianggap dosa besar, PAS. Dan tentunya saya dan keadilan orang Islam kena menyerap. Sudah, apa dia isu Allah? Kenyataan Pakatan Rakyat itu kenyataan yang ditulis oleh Tok Guru Haji Awang. Number 1, Allah itu boleh digunakan kerana bila kita Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah yang memberi rahmat kepada sekalian alam, bukan Muslim. Kedua, saya 2-3 kali sebut di sini, siapa nama Rasul? Muhammad. Siapa ayah dia? Abdullah. Nama Abdullah itu sebelum Islam ataupun selepas Islam? Sebelum. Sebab Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. Sebelum Nabi lahir, nama dia sudah Abdullah, nama ayah dia. Abdullah maknanya hamba Allah. Jadi boleh. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh guna permainkan. Yang tak boleh itu guna Allah untuk menghina. Nah, itu tidak boleh. Itu yang disebut oleh PAS yang kita sokong, yang disign oleh yang ketiga parti setuju. Tapi sekarang kita jadi salah. Jadi orang, anak-anak muda, pemuda UMNO yang solat pun belum tentu, dia berkata, iya lah, nampak PAS ni tak tahu Allah dah. Kamu tahu ke? Kan ketuanya sebut 7 deadly sins, right? 7 dosa besar. Can you imagine dalam politik macam tu? Ini yang terlalu sombong. Jadi saya minta saya tak salah. Saya tak rasa sedikit pun salah dalam soal saya dengan menghormati orang-orang Kristian. Saya orang Islam. Nak masuk tadi saya tanya, sempat tak kalau habis belum asal saya nak jamak takhir. Karena solat itu penting. Tetapi bukan maksud menghina. Saudara, perkasa ugut nak bakar Bible dalam bahasa Melayu. Nah, kalau saudara orang Kristian, apa saudara rasa? Terbakar hati, Bang. Ada Najib buat statement, kita melarang tindakan biadab begini. Tak ada, dia diam. Najib has no courage to correct these things. Kalau saya pimpin, you buat kenyataan begitu, saya immediate statement, I'm warning you, you repeat, will get the police to charge you for sedition. Kenapa? Karena kalau you tak setuju boleh, tapi ugut bakar ini menimbulkan masalah. Katalah ini orang Kadazan marah, anak-anak muda Wilfred tak boleh kontrol, dia panas. Ini you nak bakar Bible, aku kumpul bakar Quran. Tak gaduh kita. Ini sebabnya dalam negara kita kena jaga. Kalau tak setuju, panggil undi. Kalau ada Bible, dia panggil budak-budak Islam, dia kelirukan mereka. Ada undang-undang, tak boleh buat macam itu. Tapi jangan timbul pergaduhan. TV3 kata apa? Saya pergi Hatan Musyawarah Muslim Christian Understanding. No, it's a conference of peace. Anjuran Pope, Vatican, Committee of Santo Digio, dan juga World Council of Churches. Panggil saya sebagai salah satu tetamu kehormatan.
Dia tak panggil lah pergi luar. Dia tak panggil Najib. Dia panggil Najib, kalau Najib cakap 7 deadly sins, 7 dosa besar. Ya. Dia panggil, bukan saja saya seorang, dia panggil 2 lagi tokoh Islam yang terkenal, Mufti Syekhul Azhar Kairo dan Mufti Mustafa Charik, Syekh Rais Al-Ulama Mustafa Charik. Saya bukan mufti, tapi karena dia ingat saya ada peranan untuk baiki hubungan di antara Muslim, Kristian, Buddhis, Hindu di Malaysia. Jadi dia maknanya dengan sendirinya dia iktiraf Pakatan Rakyat. It's an international conference. Saya berucap di depan Presiden Germany, ya, ketua-ketua padri, ketua semua agama, dan dia bagi saya penghormatan berucap di depan ketua padri. Saya kata apa? TV3 kata Anwar sudah mulai goyang, yang goyang Najib, mulai mendekati Kristen dan plural, dan nampak menyokong Kristen dan faham Kristen dan mengelirukan. Jahat tak? Jahat. Yang saya cakap apa? Saya cakap saya sebagai orang Islam terima kasih karena usaha Kristen untuk mendekati dan kesefahaman berdasarkan kalimatun sawa, Quran sebut, common good, Bible sebut, same message, work untuk humanity. Dan saya orang Islam tahu Nabi Muhammad diutuskan untuk rahmatan lil alamin. Kemudian saya tambah pula, saya kata kita kena ingat hidup kita ini ada mission. Kerana kita beriman, man amana billah, kita percaya pada hari akhirat, hereafter, pada akhir. Dan tujuan kita dalam hidup ini adalah menjalankan tanggungjawab. Kita tipu pilihan raya, kita boleh menang. Kita curi bala, undang-undang mehak kita tak ambil tindakan. Kita buat lagi wang daripada luar negeri masuk akaun ketua menteri, tak ada siasatan. Kenapa? Kita ada kuasa tabligh. Tapi we will be accountable depan Tuhan, God Almighty. You cannot escape. Itu sebabnya dalam Islam kita kata man amana billah wal yaumil akhir, you percaya kepada hereafter. Dalam hadis tradition of the prophet, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, maknanya you will all be accountable, bertanggung jawab atas tindakan kamu. Kamu boleh tipu sekarang terlepas, tapi di depan kamu akan diterap. Ini keyakinan kita, saudara. Saya mengucap macam tu, tapi di sini saya jadi pro Kristen oleh TV3 UMNO. Jadi ini sebabnya mengapa, saudara, you must have the courage untuk betul.